Assalamualaikum Kak. Ya, Waalaikumsalam. Boleh tak luangkan masa sekejap? Boleh. Boleh tak Kak senaraikan rukun negara kita? Di negara kita ya. Okey, yang pertama kepercayaan kepada Tuhan, kemudian kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Okey, bagus. Jadi sekarang ni saya nak tanyalah, Akak tahu tak sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan keluruhan perlembagaan? Keluhuran perlembagaan ya. Aku tak tahulah. Akak tu tadi warga negara Malaysia kan? Okey, sebagai warga negara Malaysia, kita sepatutnya faham dan amati kelima-lima rukun negara kita. Jadi berbalik kepada rukun negara kita yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Jadi apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan keluhuran perlembagaan ini? Keluhuran perlembagaan Malaysia merupakan sebuah konsep di mana undang-undang di perlembagaan ini adalah menjadi sebuah punca untuk semua undang-undang di negara Malaysia. Sesebuah negara yang berdaulat pasti ada perlembagaan negara yang tersendiri, begitu juga dengan Malaysia. Kita mempunyai perlembagaan Malaysia yang merupakan tunjang kepada pembentukan pemerintahan negara ini. Pindaan perlembagaan tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Ia perlulah sejajar dengan fahaman dan kehendak rakyat atau boleh dilakukan sekiranya sesebuah undang-undang itu tidak relevan lagi. Perlembagaan penting dalam pembentukan satu bangsa nasional dan harus dihormati oleh semua pihak. Walau bagaimanapun, apakah hubungan antara perlembagaan Malaysia dan perpaduan rakyat? Memandangkan negara kita terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, untuk memastikan setiap kaum berpuas hati dan tidak berasa terpinggir disebabkan oleh perasaan diskriminasi, maka dari sinilah kita dapat lihat akan kepentingan perlembagaan dalam menstabilkan kesejahteraan negara. Contoh yang jelas ialah tragedi hitam 13 Mei 1969 yang telah memaksa Parlimen membuat pindaan pada perkara 10 Perlembagaan Malaysia mengenai kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Oleh demikian, apakah kesan jika rakyat Malaysia tidak memahami, mendalami, menghormati Perlembagaan Malaysia? Perlembagaan Malaysia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Kesemua rakyat dan kuasa pemerintahan di tanah air ini, termasuk Yang di-Pertuan Agong (YTPA), tertakluk kepada Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan. Oleh demikian, sebagai rakyat di negara ini, kita wajiblah mendalami dan menghormati Perlembagaan Malaysia serta mengetahui sejarah pembentukan Malaysia. Andai kata rasa hormat itu telah hilang, terdapat banyak kesan buruk boleh berlaku. Salah satunya ialah vandalism pada mural gergasi pemimpin negara kita, termasuk YTPA yang berlaku pada 20 Julai 2020. Perkara ini telah melanggar beberapa perlembagaan Malaysia, iaitu Perkara 181, Perkara 38 Fasal 4, Perkara 44, Perkara 71 dan Perkara 159 Fasal 5 yang merujuk kepada kedudukan Yang di-Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu di Malaysia. Perkara sedemikian tidak seharusnya berlaku jika setiap rakyat di negara ini menghormati dan memahami isi kandungan perlembagaan negara dan tidak melupakan sejarah pembentukan Malaysia. Bak kata George Santayana, mereka yang tidak mengambil pelajaran dari sejarah, maka mereka ditakdirkan untuk mengulanginya. Tamsilannya jelas kelihatan bahawa Perlembagaan Malaysia memainkan peranan penting dalam mewujudkan kestabilan perpaduan antara rakyat yang berbilang kaum. Akan tetapi, melihat kepada rakyat generasi kini, timbul satu persoalan yang sangat merunsingkan. Adakah generasi kini mengetahui, menjiwai dan menghormati perlembagaan negara ini? Jawapannya terletak pada diri anda. Mengetahui perlembagaan kita adalah tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia. Penghayatan mengenai perlembagaan Malaysia perlu diberi keutamaan segera. Perlembagaan satukan rakyat pelbagai kaum.